Nak jadi model ke nak jadi men's physique athlete? What's up guys, it's your brother from another mother, Coach Cam Izwan. Sebelum kita bermula, my mission is to reduce 1% obesity di Malaysia. Please support and by liking and sharing this content with your friends and your relative. Welcome to our 14th episode of Cam Izwan Podcast Channel. Di channel kami berkongsi mengenai fakta sains dan pada masa sama juga invite credible individual and also successful athlete in their respective field. Let us welcome Amar. Amar, juara Man of Steel yang baru je berlangsung minggu lepas, kan? Okay, Amar, kongsi sikit perjalanan hidup you sebelum you menjadi atlet kita, daripada zaman sekolah lagi. Okay, actually simple je. I ni jenis yang memang budak sport. Okay. So before this, I lebih pada olahraga. Lari semua lah. Berlari. So, and berlari I pula jenis yang long distance. So automatic memang badan kurus lah. Kurus, tinggi. Tapi I jenis aktif lah. Orang kata memang kalau masuk competition mesti target nak dapat first place. I punya style macam tu. Okay. So waktu sekolah tu, olahragawan tu I pernah dapat. Then sampai satu tahap I minat dekat fitness sebab orang banyak judge I punya physical. Bila you tinggi, you kurus, orang kata you macam perempuan. Macam tu. Sebab you jadi macam orang kata macam mana you jalan semua dia nampak macam soft lah. Sebab I pula jenis yang bukan jenis yang gangster kat sekolah ke apa. Sekolah mana ni kalau tinggi dan kurus orang panggil macam perempuan? Sebab I all boys. I see. Then bila I pergi compete untuk olahragawan tu MSSD campur dengan perempuan semua kan. Then I ingat sampai sekarang ada satu sekolah perempuan ni, dia tegur I, dia kata, "Ya Mar, kau duduk belakang tiang lampu tu, aku tak nampak kau pun." So dari situ I start I punya orang kata journey lah. Slowly I buat kat rumah dia sebenarnya. Okay. But my parents support lah. Okay. That good one lah. Then actually I tak suka main fizik. I go to bodybuilding. But junior. Bila bermula tu? 19 tahun? I start umur I 17. 2011 lah that time. Mr. KL. And masa tu junior pun tak apa ramai macam sekarang. Tapi best sebab orang kata macam ni macam sekarang you tengok semua compete umur 20 lebih dah start kan. Macam I start pada I sekolah. So pergi sekolah tu semenjak tu ada yang respect kita. Sebab kita ada fizikal yang beza dengan orang lain lah. Then daripada situ I punya parent pun jenis yang kalau pergi competition semua pergi support. Then they encourage I untuk grow lagi lah. Tapi masa junior tu I tak budget yang I boleh sampai sekarang lah orang kata. Which is? Orang kata dulu tu sebagai hobi. Okay. Sekarang ni kita nak jadi yang the best lah. Faham. Macam tu. Okay. Dapat nak tahu juga. So mula-mula you anggapkannya sebagai hobi, tapi sekarang dah jadi kerjaya kan? Dalam proses nak jadi kerjaya, apa yang buat you rasa confident sangat? Kerjaya kita masuk lah yang you buka gym tu kan? Apa yang buat you confident macam, you know what? I'm gonna go all out dalam fitness ni. Okay, dari segi competition ke macam mana? Dari segi career. Okay, dari segi career sebab banyak yang cakap yang I boleh pergi jauh. Itu salah satu. Itu support daripada orang luar lah. Lepas tu yang I perasan I punya physical a bit different dengan orang lain. Sebab orang tinggi ni kebanyakannya tak semua orang boleh dapat perfect lah. Sebab dia susah kan. Betul. Biasanya orang rendah ni dia lagi senang nak develop masa dia nampak padat senang. So kat situ I take orang kata tu cabaran tu. And lepas tu I suka lain pada lain. I go for modeling juga, I pergi juga bodybuilding. So orang confused. Orang rasa macam I ni kau boleh masuk bina badan juga macam tu. Biasa kalau orang bina badan ni dia boleh nampak okay ni budak bina badan. So I masuk dua-dua punya career lah. I try untuk modeling, I try untuk bodybuilding.
Tapi orang kata boleh pergi jauh untuk career ni sebab I masuk student training punya ni lah, service. Okay. So minat tu lagi boleh pergi, orang kata okay, benda ni boleh buat duit ni. So I go for I pergi jauh lagi macam ni. Okay, faham. Sebab you nampak, okay, selain daripada petani aku buat duit. So apa nak tengok berapa banyak duit aku boleh buat. Macam tu lah kan. Okay, faham. Okay, now kita dah tahu macam mana permulaan tu. And what you mention tadi yang okay, aku boleh buat bodybuilding, aku pun boleh buat modeling. I kenal you masa you tengah compete dekat Mr. KL. Kena nampak gambar lah, Mamat ni badan ni lain lah. Macam tu lah. Lepas tu tiba-tiba dia hilang, dia buat modeling. Macam Mamat ni buat apa sebenarnya? Memang confused lah kan. So cerita sikit pengalaman you, the transition macam okay, I got offer untuk bekerja sebagai model, but at the same time you macam, you masih buat modeling tak? Sekarang ni ada offer. So I nak tahu dapat macam mana ni tahu orang bagi offer macam tak apa, I nak fokus benda ni je. Okay, mula-mula macam ni. Masa yang zaman dulu tu, orang kata bodybuilding ni tak meluas kat dalam Malaysia ni. Kebanyakannya orang yang dah umur berapa je yang masuk. Budak umur bawah-bawah ni tak ada. So waktu tu I kira antara yang termuda. So bila you muda, you ada physical you yang orang kata jarang budak muda ada. So banyaklah fotografer yang cuba nak contact you untuk ambil gambar. So start dengan satu fotografer, bila gambar you dah tersebar dan I dapat offer dia untuk local brand memula baju. Then I dapat juga untuk KL Fashion Week. Tapi I tak pergi. Apa tu? Sebab dia bagi syarat I kena drop I punya size. Sebab kita minat hobi kita ni kat bahagian lain. So I pun dah banyak habis invest semua, duit, masa semua dekat I punya bodybuilding. Yang suddenly I kena drop I punya size untuk satu orang kata benda baru yang I pun tak tahu yang I boleh pergi jauh tak dengan benda tu. So I decide macam tak apalah. Okay. You dah ada kepastian sangat lah. Kau nak offer aku apa? Banyak orang macam, you tahu tak, I kena offer untuk KL Fashion Week tau. Kan orang bragging kan. But for him, dia dah tahu kepastian sangat. Bagilah aku offer apa, aku memang nak jadi MSV. Sebab salah satu I dapat benda tu sebab I banyak kenal, kira I punya klien pun designer. Rizmal Zaini tu. So tu salah satu I punya klien. Okay. So dia ajak I lah. Lepas tu I banyak kawan juga yang modeling yang untuk KL Fashion Week. So banyak yang cakap, Mak kau boleh try. Sebab kau punya tinggi ni walaupun sebenarnya I punya tinggi pun minimum sebenarnya. Untuk dia pun untuk model. Catwalk lah. Tapi still boleh cuba dia tu. Mula I pun nak cuba, tapi bila tengok tinggi I hampir sambal macam ni tak jadi lah. Tak cukup tinggi. Okay. Cool. Now, as you mentioned tadi kan, you buat training, at the same time you compete. Bila yang you dah 100% commit nak buka gym? Okay. Pasal gym ni actually ni semua idea daripada I punya parents kan. I punya parents memang orang kata 100% support I kan dalam bidang ni. Sebab dia selalu cakap kau kena jadi lain daripada orang lain. Maksudnya kau jangan habis dekat satu stage tu je. So orang lain masuk competition mungkin tak ada rezeki dia sampai stage tu je. So kau at least bila masuk competition orang kata ada something. Oh dia ada gym, dia ada nama. Macam tu lah. So I punya parent memang business punya family. So dia cakap okay open satu gym. Okay, make sense. Sebab jarang sangat orang support that anak-anak diorang bila buka gym. Sebab tak pernah jumpa kan, orang tak pernah jumpa lagi millionaire gym. Ada gym yang buat berjuta-juta, tapi tak pernah jumpa orang satu tu yang jadi millionaire buat gym. Sebab gym ni memang orang kata dari segi income tu nak dapat return balik tu memang lama. So parent pun cakap tak apa kita cuba je. Plus I pun dah compete lama, so orang kenal kan. So dia gunakan benda tu sebagai advantage lah. Faham. Now I faham kenapa dia buka gym. Support daripada family. Which I totally agree, because selalunya bila orang nak buka gym ni atau business lah kan, kita tak tahu betul tak kita buat kan. Betul. Tapi bila ada orang suggest atau bagi
jalan lah kan. Betul. Senang sikit proses dia. Okay. Kongsi matlamat dalam sukan men's physique ni. Matlamat. Nak pergi IVB macam, kita ada beberapa kawan kat Malaysia. So ni I punya goals ke macam ni. Your goals lah dalam men's physique. So I punya goals actually I tak fokus kat main physique lah. Okay. I nak go for classic physique. Sebab I rasa I punya badan tak sesuai untuk main physique. So I nak jadi orang yang pertama dalam Malaysia yang orang label dia classic physique Malaysia macam tu. So macam mana pun kalau I nak dapatkan title tu, then I kena compete lah sampai I dapatkan pro card. Tapi tu memang tough lah. Tapi insyaAllah I boleh cuba lah benda tu. Rasa-rasa you akan letak duration berapa lama untuk capai tu? I kena ada dalam 2-3 tahun lagi lah. Dah jauh. Bisa lebih sedih dah 3 tahun lah. Sebab I rasa puas hati dengan I punya condition baru ni. Sebab sebelum ni I tak pernah besar macam tu. I memang 70 lebih lah. So sekarang I dapat 82 macam tu. I rasa kalau bagi I dalam 2-3 tahun lagi, InsyaAllah I boleh dapat size macam orang kata apa yang IFBB nak lah. Okay. Sebab I baru tukar tengok diorang punya spec. Dia nak tengok memang cutting classic physique. Walaupun you tak berapa dry sangat pun, tapi kalau badan you classic, you boleh ada harapan nak dapat champion. Okay, contoh sikit. Contoh cutting classic physique. Okay, contoh lah. I terus terang man of the day tu, kalau katakan ikut kering, I kalah. Sebab abang ragu lagi kering. Yes. Tapi I dapat tahu daripada judge, dia kata I punya body flow. I punya body flow, I punya posing. Lepas tu I punya waist, small waist. Lepas tu symmetry. Kat situ yang I boleh menang lah orang abang ragu. Okay, kepada mereka yang bukan dalam industri sukan macam ni, you akan macam, apa benda dia cakap? Saya bagi contoh ada orang dalam sukan industri ni, badan dia memang design untuk bina badan, tapi semua benda dia masuk. Betul. Sebab dia orang tak tahu badan dia sesuai untuk apa until judge pun bagi tahu. Kan? Like for you memang tahu lah kan. Betul. Macam I kalau nak cuba mass physique, confirm kena tenang keluar. Sebab I very stocky and they bar tebal macam tu tau. So dia memang ada jenis badan yang sesuai untuk kategori mana. Betul. So for Amal dah tahu dah. Okay, kita tunggu. InsyaAllah I'm very certain based on dia punya cerita and dia punya journey, jadi pro dalam masa 3 tahun. At least I'm the first one untuk interview dia kan. Sebelum jadi pro, kita dah interview dah. Nice. Okay, itu matlamat dari segi competition. Matlamat dalam bisnes pula. Matlamat dalam bisnes. I punya target, I nak grow kan I punya gym lah. Okay. Mungkin boleh buka branch lain. Nice. Lepas tu I suka I punya konsep gym sebab dia nampak eksklusif. Betul. Eksklusif, lepas tu orang kata more pada boutique gym. Right. Sekarang memang banyak dah gym dekat Malaysia yang jenis local gym, orang kata siapa-siapa boleh masuk. Tapi ni I nak bagi peluang dekat orang lain untuk rasa eksklusif dengan harga murah. Sebab I punya gym memang tak mahal pun sebenarnya. Walk-in baru RM8. So nak bagi orang rasa macam ni boutique gym, kadang orang tak mampu nak bayar mahal dekat mana-mana. Contoh lah, kita boleh kata fitness center yang lain kan. So boleh cuba lah I punya. Okay, kejap lagi kita discuss regarding kat mana nak cari gym Amal kan. Okay, so speaking of you punya gym lah kan, and you nak buka branch lain juga in future, you punya market, orang jenis macam mana? Yang adakah you tengah mencari atlet to join ke, atau siapa-siapa je ke, atau apakah jenis market yang you tengah cari untuk gym member you? Okay, untuk gym member actually untuk sekarang ni I buka untuk semua. Okay. I tak kisah siapa dia jenis apa sukan semua kan. Tapi dalam masa sama I punya plan I nak recruit budak lah. Okay. So at least orang kata main dekat gym I, okay, I boleh hantar, kira boleh transform lah body daripada biasa ke luar biasa. Faham. Macam tu. Tapi yang selebihnya terpulang lah. Sebab benda ni kita personal kan. Ada yang minat, ada yang tak minat. Kalau yang tak minat, kita kalau boleh biar benda tu jadi healthy. Tu. So I suka sebenarnya kalau orang tu join punya gym. Sebab
Kalau you perasan, bila orang tua join gym kan, dia nampak lagi macam VIP ni gym lah. Okay. Sebab biasa budak-budak ni kan nampak macam dia murah kan kat situ. Faham. Okay, nak tambah sikit my pengalaman Sebelum saya masuk dalam industri fitness, okay, I pun pergi gym kat KL lah kan. Orang panggil gym rakyat. Betul. Kita bayar RM5 kan. So, the first experience, kalau you tak pernah pergi gym, you pergi gym, masuk gym rakyat, you akan rasa, semua gym macam ni. Orang diorang dah memang 10 tahun 20 tahun. Bukan nak kata benda tu buruk. It's just that sometimes we want the experience. We just want to experience. So, Amar offer that experience and kepada mereka yang baru nak start gym. Kan? Mungkin boleh cari Amar kat sana. Dekat gym dia kan. Boleh. Okay. Now, dalam perjalanan you punya recent competition, Man of Steel kan, apakah cabaran yang you lalui? Okay, cabaran yang untuk Man of Steel ni. Kita bagi dua lah. Satu, cabaran masa mula-mula start. Journey daripada zaman sekolah, baru start gym tu, fitness tu, baru bertanding. Lepas tu sekarang dah consider macam dah banyak pengalaman kan. So confirm cabaran dia berbeza. Betul. Masa mula start cerita cabaran tu, lepas tu cerita yang dah ada pengalaman. Ini cabaran. Okay, cabaran yang untuk mula-mula tu sebab I jenis yang metabolism tinggi sikit. So memang tough lah nak grow size ni. Lepas tu waktu tu kita study, terbelajari dari segi financial pun biasa lah. Nak berharap parent ni. Tu pun kadang-kadang tiap-tiap bulan minta parent protein. Minta beli kan. Tapi nasib baik I dapat parent yang jenis support lah. Selebihnya memang hardcore lah main kat gym 2-3 jam. Sebab I dulu pun main gym dia orang lama. Dengan champion juga. So I belajar daripada dia dekat Kelang. Lepas tu Kejap, boleh tak kongsi dapat, because banyak je pendengar viewer kat sini high metabolism, ectomorph kan. Kongsi sikit dengan diorang, apa yang you buat betul yang diorang susah gila nak gain masa, tiba-tiba boleh gain masa perlahan-perlahan? Adakah makanan saja ke, ambil suplemen ke, trainingan otai-otai kan? Apa yang buat you boleh transform? Okay, I punya transform pun daripada badan I kurus tu sebenarnya pemakanan lah. Okay. Pemakanan. Masa tu I belajar pun dengan I punya sifu tu, dia suruh makan sejak 2 jam sekali. So I punya carbs memang kena ambil banyak sebab I jenis badan yang kalau I zero carbs memang habis shrink. So carbs kena ada, protein intake kena betul-betul cukup. Mass lah, I banyak makan mass dulu. Sebab I pun nak kalori kan. So yang itulah. Lepas tu training. Sebab dulu kita punya mindset, kita fikir kalau 6 hari tu 7 hari nak pergi training. Tapi sebenarnya kita kena ada rest lah, rest day. Waktu tu yang boleh grow kita punya masa. Lepas tu dulu sebab I ada study kan, masuk UiTM. So ada on off. Itu ada cabaran juga. Mechanical engineering. Oh wow. Macam okay, teruskan. Tapi I boleh silap kan, kau tahu I masuk sport science kan. Sebab kita tak tahu. That time kita tak tahu yang ni kita punya career. Faham? Sebab kita pun kejar apa yang kat sekolah, suruh score, kita score. Bila dah kerja baru tahu yang kita punya career part lain. Kejap, okay. Tu yang I tak tanya awal tadi. Okay, so you belajar mechanical engineering. Betul. Graduated, baru pindah. Betul. So the graduation, bila dah graduated tu, pindah tu sebab apa? Family support you masuk dalam fitness industry ke? Atau tiba-tiba nak bertanding ke? Atau orang ejek you badan kurus macam tiang ke? Apa dia? Sebab waktu yang kurus macam tiang waktu sekolah sebenarnya. Sekolah, okay. So waktu I masuk U tu, kita dah ada body sikit lah. Okay. I punya pilihan sendiri. Okay. I rasa macam I nak go for career fitness lagi. So I habis mechanical dulu, habis I punya graduate, I terus masuk Celebrity Fitness. Okay. I ambil experience untuk jadi personal trainer lah. Parents tak marah? Dia tak marah, dia support je lah. Okay. Sebab benda tu, sebab I cakap I rasa I boleh buat duit kat situ. Okay. So I masuk Celebrity Fitness, I kerja 2-3 tahun ni kot. I belajar selip-belok sikit, macam mana nak bagi price. Dalam masa sama I pergi competition. Okay. That time lah I punya rezeki memang 2 tahun lah I banyak champion lah. Okay. 2018, 2019. I dah buat nama, I keluar, then alhamdulillah I dapat klien banyak.
Semenjak tu I buat freelance. Okay, faham. Tapi alhamdulillah I dapat klien pun orang kata semua yang business lah. I punya Rizmal Zaini, Hafiz Muhammad, lagi I punya klien. So diorang So dalam masa sama I boleh belajar business dengan orang. Macam tu lah. Orang share pasal business. So okay, belajar habis masuk dalam commercial gym tu. Betul. Lepas 2 tahun compete, belajar daripada orang business semua ni, lepas tu you terus buka gym. Betul. Oh okay, that's a big risk. Tapi family support, tu yang nak cuba faham macam mana berani sangat. Macam mana berani sangat. Okay. Sebab I dapat ni lah support dari parent lah. Okay, faham. Okay, so now I dah faham dah the transition. Sebab ramai orang kat luar sana tengah mencari-cari apa dia orang nak buat masa besar nanti. Betul. Kan? Okay. Kejap. Kita sambung balik. Cabaran masa zaman sekolah tu. Okay, cabaran zaman sekolah tu, masa mula-mula bertanding tu, nak makan banyak lah. Betul. Okay, tu dah faham dah. So now cabaran masa dah bertanding banyak kali. Okay, cabaran untuk dah bertanding banyak kali ni, bila you dah dalam Malaysia lah I cerita sebab I dah banyak kali kata champion kan. So cabaran dia I nak kekalkan I punya title. Faham? Faham. Itu memang tough. Okay. Sebab I tak ada goals. Maksudnya orang lain ada goals. Okay. Goals dia nak kalahkan I. Yang I pula I kena fikir I kena kalahkan I punya condition tu. Betul. So itu memang tough lah. Kadang sakit kepala kan. Faham. Sebab kita tahu orang belakang tengah kejar kita lagi. Memang tough. Okay. Now, kepada mereka yang tengah mendengar yang macam, tak ada cabaran langsung ke? Okay, I just nak remind you all, Amar bagi tahu tadi, dia dah memang competitive athlete dari zaman sekolah. So, dari segi pemakanan, lifestyle tu, dia dah memang ada foundation. Betul. Orang yang tak ada pengalaman dalam fitness kesukaan, dia orang akan rasa, kenapa susah nak jaga makan ni? Dia tak cakap langsung tau. Dia tak cakap, kau tahu tak bila keluar dating ke keluar apa, tak susah nak jaga makan, tak ada langsung. Because he has the foundation daripada zaman sekolah lagi. Betul. Sebab bagi benda tu macam nak cakap I tak rasa terpaksa. So benda tu jadi senang. Faham. Ramai orang rasa terpaksa tu yang jadi susah. Faham. So kalau contoh macam I pula, kalau I makan normal food, then akan rasa benda yang tak selesa kat badan I. Faham. Okay. Itu yang I nak orang faham kat situ. Sebab you tak cakap langsung tau. Kan kalau setengah orang kata, apa cabaran ni bila nak jadi sihat? Weekend lah. Kan, hari raya lah. You tak cakap langsung. So basically you have the foundation. Apa you tengah buat is very routine lah. Routine tu. Very lifestyle. Lifestyle dia very routine. Okay. Very straightforward. And now, kat mana orang nak cari you ni? Okay kan. Untuk masa sekarang memang kat media sosial lah. Okay. Kat mana? So kat Instagram, kat TikTok. Tapi TikTok pun I tak adalah terlampau aktif sangat. Tapi kat Instagram I aktif lah. I follow dia kat Instagram and I boleh kata macam ni lah. Kalau you nak dapat inspirasi, okay, perjalanan seorang atlet nak dapat inspirasi, go follow Amar dekat dia punya social media handle. Apa social media handle? Amar Effendi. Amar Effendi kat sana, and you boleh dapat inspirasi kat sana. And apakah nasihat Amar kepada mereka yang baru nak menceburi dalam sukan fizik atau fitness atau bina badan? Okay, I punya nasihat tu, orang kata kena ada minat. Okay. Benda ni kena ada minat. Lepas tu tak boleh give up. Tapi yang penting kena tahu lah benda ni semua main dengan kita punya kesihatan. So make sure yang kesihatan kita kena utamakan lah. Benda ni ramai yang tak tahu, kadang-kadang dia rasa dia nak jadi yang the best kan. Dia all out dekat benda yang tak sepatutnya macam tu. Faham? So banyak isu benda tu. Right. So macam I punya nasihat simple je. Fokus kat pemakanan dulu. Lepas tu training, kita punya rest, then baru kita tengok kita punya condition sampai level mana, then baru you boleh cuba lah. Tu pun you kena tanya dengan orang yang orang kata berpengalaman ataupun lagi ada ilmu lah. Betul. Okay, nak sentuh bahagian tu Sentuh sikit je.
kita sentuh bahagian suplemen dulu. Okay, so orang yang baru start wajib ke ambil suplemen? Untuk I punya opinion, I rasa tak wajib. So I pun agree on that opinion. Kenapa saya tanya Amar soalan ni, which common sense lah. Ni common sense, tak payah nak jawab. Tapi untuk mereka yang ectomorph, ada sebabnya I invite Amar, because Amar is memang ectomorph. Sebab banyak orang rasa kalau ectomorph ni memang kena bazir banyak gila duit dekat semua suplemen, kan? Which I do know Amar ambil mass gainer juga, tapi bukan jawapan atau solusi, kan? Okay, tu tentang suplemen lah, bukan benda wajib, tapi ia membantu. Now, tentang orang yang nak guna barang-barang tu, enhancement tu macam mana? Apa nasihat you kat dia orang? Okay, untuk yang nak pakai barang-barang tu, yang selain daripada suplemen lah kita kata yang baru nak mula ni. Yang baru nak mula. Ni bukan yang dah bertanding, tak ada, baru nak mula. Baru nak mula, I memang tak suggestkan sebenarnya. You kena try natural dulu. Yes. Sebab you punya body pun, orang kata, kadang-kadang kalau yang budak muda pula, natural test pun tengah tinggi. So bila you dah pakai benda-benda ni, nanti confirm tak normal. Yes. You jadi imbalance. Betul. So better you buat dulu natural 3 tahun 4 tahun maximum 5 tahun lah. Then you tengok you punya body progress macam mana. Sebab I sendiri pun dulu main natural juga. Faham. Sampai umur berapa boleh pakai. Ni I jujur lah, stand. Tu pun sebab I dah rasa I punya limit takat tu. Dah sampai tahap tu, then baru I orang kata top up lah. Faham. Dia reason kenapa I tanya soalan ni, sebab kita ada pendengar ectomorph, and ectomorph selalu kata, oh, kalau nak jadi fit dan sado ni memang kena guna terus. So dia bunyi macam kalau tak guna memang tak lebih muscle. So kalau saya cakap orang tak nak percaya, tak apalah, kita tanya ectomorph sendiri. Tak, dia tak macam tu. Sebab benda ni semua dengan you punya pemakanan. Kalau you pakai barang pun, kalau makanan you tak cukup, sama je. Betul. Dengan you punya training. So benda ni semua orang kata ada relate lah. You punya training, makan dengan rest. 3 ni. Betul. Kalau 3 ni, salah satu ni you tak cukup, you still pakai barang pun, orang kata you punya progress pun slow juga. So better you natural. Okay. Agree on that. 100% agree. Now, one bonus question apakah training program yang you memang suka implement? You rasa macam kalau aku nak bina masa, aku memang buat program macam ni ke? You memang fokus lebih kepada beban saja ke? Oh, okay. So I dah lama, and I dah notice I punya body macam mana. I suka superset. Okay. Sebab bila superset ni, I rasa I punya rest kurang. I sedang nak dapat rasa muscle pump. Okay. Dalam sama orang kata untuk toning tu. Dia I perasan kat badan I. Right. Compare dengan I buat single set ke giant set ke, I lagi suka superset. Okay. Training tu lebih sesuai. Okay, nak tambah sikit macam Amar kata tadi awal-awal kan, he is an endurance athlete. Pelari jarak jauh. So, and he did very well. Betul tak? Yeah. So, itu menunjukkan jenis muscle fiber dia memang slow twitch muscle fiber. Maknanya, boleh bagi dia banyak reps kan, dia masih boleh tahan. And it responds very well. So, itu sebabnya saya tanya, sukan zaman dulu dengan sekarang. And dia dah jumpa apa yang work for him, because daripada dulu dah memang it works. Sebab dulu pun I suka, orang kata, macam army. So I pergi ke RMC semua, I pergi. I see. I pergi untuk dia punya selection semua. Nice. Apa dia bagi semua I buat. I sampai stage yang last stage pun. Cuma I tak ada rezeki sebab I punya result tak lepas. Faham. Kurang 1A je. Tapi I suka training tu. Okay. Physical test I suka. Okay. So memang I dah biasa dengan, orang kata memang daripada I sekolah tu dah biasa dengan sport kan. You bagi I buat apa, I buat lah. Gitu. So senang lah, katalah kan, I ada klien macam Amar, senang tau nak ada klien macam ni. Dia bagi, dia buat semua benda. Terus jadi macam tengok. Tapi sebenarnya memang dia committed. Bila committed senang je. Okay. Ini yang kata kena konsisten lah. Bila you off lama, sama juga jadi macam orang lain. Betul. Dia jadi macam, jadi berat balik. Kan. Alright. So again, Amar, terima kasih banyak sebab cerita benda-benda ni yang orang memang kena dengar daripada Amar sendiri. Dengar daripada Man of Steel Champion, daripada orang jenis ectomorph, and perjalanan dia macam mana daripada yang orang panggil tiang, kurus macam tiang, jadi champion pula kan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. And InsyaAllah.
berharap juga nampak lagi 3 tahun jadi pro InsyaAllah. kan. Cuba Amin. yang terbaik. Baik, amin. And also all the best to your business juga. Alright? Okay, thank you very much. Take care. Assalamualaikum. Alright. Peace out.